Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya harap semua orang masih sihat, ya, kekal berada di rumah untuk kita teruskan sesi pembelajaran Bahasa Melayu bagi minggu yang kedua. Okay, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, kita mulakan kelas dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Baik, untuk hari ini saya akan masuk kepada kemahiran yang kedua. Kalau minggu lepas kita di bawah kemahiran menulis, hari ini kemahiran mendengar dan bertutur. Standard pembelajaran 1.2.1, iaitu kamu perlu mendengar dan memberi respon dengan mengutamakan aspek kejelasan, nada dan kefasihan. Baik, sebagai pengenalan, saya akan terangkan standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu awak semua perlu mendengar dan memberi respon dengan mengutamakan tiga aspek utama, iaitu kejelasan, nada dan juga kefasihan. Baik, apa yang dikatakan dengan jelas? Jelas ialah terang dan nyata. Apabila kita memberikan respon, kita perlulah bercakap dengan terang dan nyata, jelas, supaya perkara yang kita dengar itu pun dapat didengari dengan jelas. Okay. Kemudian nada. Nada ialah bunyi yang tertentu, tinggi atau rendah. Nada ni juga kita boleh aplikasikan dengan emosi-emosi yang tertentu. Ada nada marah, nada sedih, nada gembira, okay? Turun, tinggi, rendah, sesuatu nada tu. Okay. Kemudian kefasihan. Kefasihan ialah kepetahan, di mana kamu perlu memberikan respon dengan petah, dengan lancar. Dia berbeza. Lancar tak semestinya laju. Lancar tu maksudnya dia, petah tu maksudnya dia tak ada sangkut-sangkut, tak ada sekat-sekat. Jangan bila bercakap tu banyak tu dah kuranglah dari aspek kefasihan ataupun kepetahan tu. Okay, contoh saya bagi ada 3 contoh di situ. Ayatnya sama, tapi cara kita bercakap ataupun menuturkan ayat itu berbeza dan akan memberikan maksud yang berbeza. Okay, contoh, saya suka makan sate kambing. Nadanya biasa saja dan membawa maksud nak menyatakan bahawa saya suka makan sate kambing. Tapi kalau ayat yang kedua, nadanya sedikit berbeza. Bila saya katakan saya suka makan sate kambing, itu maksudnya apa? Maksudnya saya nak bagi tahu pada kambing yang saya suka makan sate. Saya suka makan sate kambing. Bukan saya suka makan sate kambing, tapi saya nak bagi tahu pada kambing saya suka makan sate. Berbeza kan nadanya. Okay. Kemudian yang ketiga, saya suka makan sate kambing. Kalau macam bezanya dengan ayat yang pertama tadi, memanglah saya tu suka makan sate kambing, tapi mungkin tahap kegemaran dia terhadap sate itu kurang berbanding apabila dia mengujarkan ayat yang ketiga tu, memang dia suka sungguh-sungguh lah. Saya suka makan sate kambing. Suka sangat lah tu. Okay. Nada sesuatu ayat boleh membawa maksud yang berbeza. Okay. Maksud yang berbeza. Contoh 1, 2, 3 tadilah.
Kemudian kejelasan dan kefasihan pula penting supaya maksud yang ini disampaikan diterima dan difahami oleh pendengar. Okay, bila kita cakap dengan jelas, contoh macam apa yang saya sampaikan ni, bila saya sampaikan dengan jelas, lancar, awak yang menerima, awak sebagai pendengar dapat menerima dan memahami setiap perkara yang cuba saya sampaikan. Okay, dapat ikut setakat ni? Baik, tajuk kita pada hari ini ialah saya pilih tajuk dalam buku teks yang bertemakan kerjaya di awan biru. Mesti ada dalam kalangan kamu semua yang bercita-cita nak menjadi sama ada juruterbang, pengawal trafik udara, jurutera ataupun pramugara dan pramugari. Kalau kita lihat, kerjaya di awan biru ini memerlukan kedua-dua kemahiran, iaitu sama ada kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Silap sikit saja akan menjejaskan perjalanan sesebuah pesawat. Tak kira contoh macam pramugara ataupun pramugari kan, dia nak menyampaikan arahan berkaitan dengan keselamatan ketika dalam pesawat. Dia perlu sampaikan maklumat itu dengan jelas supaya semua penumpang tu dapat memahami apa yang cuba disampaikan oleh pramugara tersebut. Baik, saya teruskan. Okay, berkaitan dengan kerjaya di awan biru ni, nak buka mata kamu yang mungkin suka ataupun berimpian, berangan-angan untuk menjadi juruterbang ataupun pramugara ataupun jurutera. Okay, ini adalah syarat umum dan kelayakan untuk bekerja, memiliki kerjaya di awan biru. Berumur 18 hingga 24 tahun, tidak hanya terhad kepada lelaki sahaja. Maksudnya perempuan pun ada peluang untuk melibatkan diri dalam bidang kerja di awan biru ni. Okay, kalau kita tengok juruterbang, jurutera ada dalam kalangan wanita, bukan lelaki sahaja. Baik, menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sains, matematik dan fizik dengan baik. Maksudnya kalau macam kamu, tingkatan 4, siapa yang tak ambil mata pelajaran fizik, dah tak bolehlah nak mohon dalam bidang kerjaya ni. Mungkin bidang kerjaya lain. Kemudian mempunyai rekod kesihatan yang baik. Sekurang-kurangnya 6/6 ketajaman penglihatan tanpa bantuan optik. Maksudnya kamu tak boleh rabun dan tak buta warna. Siapa yang pakai cermin mata, peluangnya dah tipis lah. Lainlah kalau kamu buat rawatan penglihatan, buat laser ke apa, penglihatan kamu dah okey, tak pakai cermin mata, tak pakai contact lens dan sebagainya, okey, boleh, ni syaratnya. Dan memiliki ketinggian sekurang-kurangnya 160 cm. Yang rendah-rendah, yang comel-comel macam saya ni tak sesuai. Nak 160 cm. Ini maklumat umum sajalah, syarat umum dan kelayakan. Jadi siapa yang rasa dia menepati syarat umum ni, bolehlah meneruskan impian kamu untuk memiliki kerjaya di awan biru. Baik, seterusnya. Baik, kerjaya di awan biru. Apa persediaan yang perlu kita buat? Tak kiralah kerjaya apa sekalipun, apa yang penting ialah kita mesti memiliki ilmu pengetahuan. Kena ada ilmu. Contoh macam tadi syarat umum dia, nak kena ada pencapaian yang baik dalam mata pelajaran fizik, matematik, sains, bahasa Inggeris. Jadi untuk subjek-subjek tu perlulah
mendapat keputusan yang baik, khususnya dalam sijil pelajaran Malaysia lah, ataupun STPM. Dan ada kemahiran. Kalau kita tahu kerjaya di awan biru ni adalah satu kerjaya yang sangat berisiko. Jadi perlu ada kemahiran-kemahiran tertentu. Dan salah satu kemahirannya ialah kemahiran bertutur. Kemahiran berkomunikasi. Sama ada kamu nak berkomunikasi dengan trafik. Kamu nak trafik udara, nak berkomunikasi dengan penumpang. Dan nak berkomunikasi dengan rakan sekerja. Penumpang pula kalau di awan biru ni dia ada pelbagai latar belakang, pelbagai karena. Bagaimana kamu nak nak layan kerenah mereka. Kemudian kamu perlu bersedia, kena sanggup bekerja di luar stesen dalam tempoh yang singkat ataupun panjang. Dia bukan macam kerjaya sebagai cikgu contohnya, pergi pagi petang balik. Yang ni mungkin mengambil masa yang lama. Apabila kamu kena terbang ke luar negara, tempoh masanya bukan boleh hari ni pergi petang balik, mungkin makan masa 2-3 hari. Baik, kemudian personality. Beri tumpuan terhadap perkara yang dilakukan, terutama sekali juruterbang lah, sebab dia perlu mengawal pesawat dan dia membawa nyawa manusia. Dan macam-macam isu tragedi yang melibatkan pesawat terhempas dan sebagainya, maka orang yang bekerja di awan biru ni perlu memberikan tumpuan sepenuhnya, tak boleh leka. Sebagai kamu sebagai pelajar pun perlulah memberikan sepenuh tumpuan. Itu mungkin sebagai salah satu permulaan sebelum kamu menginjak ke alam kerjaya. Baik, seterusnya. Yang berminat untuk bekerja, memilih kerjaya ini, institusi pendidikan ataupun latihan. Sebelum tu, laluan kerjayanya sama ada kamu jadi juruterbang tentera, juruterbang komersial ataupun juruterbang peribadi. Kamu boleh menyertai program juruterbang kadet di syarikat penerbangan. Ni kiranya kalau ada tawaran yang dibuka lah, dia bukan terbuka sepanjang masa, dia ada masa-masa dia. Kemudian membiayai sendiri lesen PPS, CPL atau Frozen ATPL. Lesen-lesen ni lesen-lesen ni berkait dengan kamu nak jadi skop laluan kerjaya kamu macam mana. Kalau tentera, kamu kena ambil lesen yang berkait dengan tentera lah. Kalau komersial, tengok PPS, CPL atau ATPL. Dan ni berkait dengan laluan kerjaya anda. Kemudian memohon kemasukan ke program kadet dengan lesen PPL sahaja. Kalau nak jadi juruterbang tentera, kena ambil lesen PPL. Asia Pacific Flight Training. Ini adalah institusi pendidikan lah untuk kerjaya di awan biru ni. Asia Pacific Flight Training, Malaysia Flying Academy, HM Aerospace ataupun Universiti Tun Hussein on Malaysia. Bukan semua untuk pilih kerjaya ni dia ada institusi khas untuk melatih, dan kita kena ada lesen. Contoh kalau juruterbang kena ada lesen lah. Okey. Baik, seterusnya. Apa kelebihan, risiko ataupun cabaran kerjaya di awan biru ni? Memanglah satu kerjaya yang sangat popular, semua orang nak terbang. Kelebihan dia yang pertama, bila kata pekerjaan yang berisiko, maka pendapatan yang tinggi setimpal dengan tanggungjawab yang dibebankan. Memang pendapatan tinggilah, gaji banyak. Kemudian mendapat kesempatan untuk melihat negara lain tanpa mengeluarkan sebarang kos. Boleh terbang ke mana-mana sahaja. Keluar negara boleh, dalam negara boleh. Tak perlu bayar. Kita yang bawa pergi situ kan. Dia boleh bergaul dengan orang lain dari pelbagai negara. Sebab penumpang kita latar belakangnya pelbagai. Dan dihormati oleh ramai orang seiring dengan tanggungjawab yang
dibebankan. Baik, dari segi cabaran pula banyak sebenarnya, tapi saya senaraikan dua saja di sini, iaitu yang pertama dari segi keselamatan risiko keselamatan. Kalau kita lihat dua pesawat Malaysia yang pernah satu hilang, satu lagi terhempas, MH370 yang masih belum dijumpai sehingga kini. Itu dari segi keselamatan Dan kalaulah terjadi apa-apa pada pesawat tu, contoh terhempas ke apa, maka kita berhadapan dengan risiko kematian. Dan cabaran dari segi pramugara ataupun pramugari pula melayan karenah dan kehendak penumpang. Penumpang yang pelbagai. Kalau penumpang tu emosi, dia tak stabil, marah-marah, dengan kita sekali kena marah. Dan dari segi keselamatan ni pula, mungkin tiba-tiba keadaan cuaca yang tak baik kan, kita berisah, semuanya ada risiko. Baik, seterusnya. Okey, selesai perbincangan terhadap isu ataupun kerjaya isu kita, iaitu kerjaya di awan biru. Saya dah terangkan laluan kerjaya, apa persediaan yang perlu diambil, kelebihan dan juga cabaran kerjaya di awan biru ni. Jadi tugasan kamu pada hari ini ialah wabak pandemik COVID-19 betul-betul memberi impak buruk kepada masyarakat dunia. Seperti apa yang diramalkan, ramai penduduk dunia akan kehilangan pekerjaan, lebih-lebih lagi buat sektor yang sangat terjejas. Berikan ulasan anda tentang isu kehilangan pekerjaan, khususnya bagi kerjaya di awan biru. Okay. Maksudnya saya nak awak bagi ulasan tentang juruterbang, pramugara-pramugari yang kehilangan pekerjaan. Okay. Ada yang hilang kerja jadi penghantar makanan. Okay. Cuba beri ulasan, beri pendapat anda. Okay. Kalau sebelum, beri pendapat anda. Okay. Kemudian hantar ulasan atau pendapat anda menerusi mesej suara dalam kumpulan Telegram kelas. Okay. Awak tekan klik butang mikrofon pada Telegram tu, berikan pendapat anda di situ. Okay, saya akan nilai respon anda. Pastikan respon anda tu yang pertama sekali tadi jelas, nadanya sesuai dan juga lancar. Okay, selamat menjalankan tugasan. Saya tunggu mesej suara kamu semua. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.